Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik hari ini, bab 4, kita sambung lagi tentang pembiakan. 4.5 faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan juga bayi lah. Okey. So, semua boleh tengok buku teks muka surat 111. Ni macam yang paparan yang teacher tunjuk ni. Kita ada keperluan kalori dan nutrien yang diperlukan oleh wanita hamil dalam sehari. Okey, bila sebut tentang wanita hamil atau ibu mengandung ni, dia perlukan nutrien yang lebih sedikit daripada wanita yang tidak hamil. Okey, sebab dia nak salurkan ataupun nak bekalkan nutrien kepada bayi yang dikandung ataupun fetus yang dikandung. Okey, so antara nutrien yang amat diperlukan, kalau tengok kat sini kita ada ni. Okey, yang pertama adalah karbohidrat. Kalau tengok perbezaan kalori yang diperlukan oleh wanita hamil adalah lebih sedikit, macam yang ni 11,592 kilojoule. Okey, berbanding dengan wanita tidak hamil hanya 9,450 kilojoule. So sekarang ni boleh bacalah sendiri perbezaan ataupun boleh tengok sendiri perbezaan keperluan kalori bagi wanita hamil dan wanita tidak hamil. Okey, so protein, lupa teacher, lepas ni kita akan tengok sumber-sumber ataupun contoh makanan yang diperlukan lah daripada karbohidrat, protein, mungkin awak pernah belajar dah lah. Okey, and then kalsium, contoh daripada susu, vitamin A, ferrum ataupun nama biasanya zat besi, and then lepas tu vitamin C, contoh daripada buah. Okey, and then tengok sini pula muka surat 112. Ni antara nutrien yang sangat penting lah untuk wanita hamil. Kenapa penting? Kita tengok satu persatu. Kalau tengok sini, okey, serat, contoh kalau gambar yang awak tengok ni, dia bagi contoh oat lah, biasa serat ni daripada bijirin, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. So fungsi dia apa? Mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Memang kalau kita ambil serat ni memang dia bantu untuk elakkan kita daripada berlakunya mengalami sembelit. Okey. Yang kedua ferrum. Yang kedua ferrum, contoh daripada sumber makanan apa? Kita tengok sini, hati, daging merah dan juga ikan. Okey, and then apa fungsi keperluan ferrum ataupun zat besi ni? Dia dapat bentuk apa? Hemoglobin dalam sel darah merah. Okey, penting sangat untuk cegah wanita hamil daripada menghidap anemia. Okey, cegah wanita hamil daripada mengidap anemia. Apa dia anemia? Kekurangan sel darah merah. Okey, kalau teacher tulis sikit, yang ni anemia ni. Anemia kekurangan sel darah merah. Okey. Okey, next kita tengok pula karbohidrat dan juga lemak. Yang ni memang biasa kita ambil lah. Contohnya yang wajib kita ambil setiap hari memang nasi lah. Kalau Mak Saleh tu biasa dia suka makan roti kan. So ini yang boleh tengok contoh makanan yang ada untuk karbohidrat adalah nasi, roti, mentega, keju, mi, mihun, ataupun gandum lah. Makanan yang berasaskan gandum memang ada karbohidrat lah, dan juga lemak, mentega dan keju. Okey, so fungsi membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Maknanya adanya kandungan karbohidrat dalam nutrien boleh membekalkan tenaga lah pada wanita hamil terutamanya. Okey, next kita tengok yang ni, yang seterusnya adalah vitamin C.
Okey, vitamin C penting sangat kalau kita seharian dalam apa orang kata seharian hidup kita perlu ambil buah-buahan ataupun sayur-sayuran lah. Biasanya sayuran yang banyak vitamin C. Okay. So kalau kita tengok sini kalau tengok sini lah, contoh dia bagi buah-buahan citrus. Citrus ni biasanya buah-buahan seperti limau, limau sangkis, apa-apalah citrus yang masam lah biasanya. Okey, jambu batu. Jambu batu yang paling banyak kandungan vitamin C, sangat bagus. Dalam sehari ataupun setiap hari memang boleh makanlah jambu batu. Dari sayuran, kobes dan tomato. Ada lagi banyak lah sayuran dan buah-buahan yang lain yang ada vitamin C. Contoh mangga, buah naga, tu semua pun banyak vitamin C lah. Orange ataupun limau lah. Okey, fungsi vitamin C ni menyihatkan kulit fetus ataupun bayi dalam kandungan. Lepas tu wanita hamil dapat cegah wanita hamil ni daripada penyakit gusi berdarah. Gusi berdarah macam dia tulis kat sini, kalau gusi berdarah ni dinamakan sebagai scurvy, nama saintifik dia. Okey. Seterusnya asid folik, yang ni memang wajib kelas makanan ataupun nutrien yang wajib wanita hamil ambil ataupun ibu mengandung ambil. Dalam makanan apa yang ada, kalau kita tengok sini, okey, contoh brokoli, ayam, kacang tanah, memang banyak asid folik. Fungsi dia, kenapa penting sangat asid folik ni? Untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Sistem saraf kan, memanglah untuk perkembangan fetus dalam badan wanita hamil memang penting sistem sarafnya. Jadi banyak-banyakkanlah makan asid folik untuk ibu mengandung. Okay, next, protein. Ni pun sama, biasa kalau kita makan nasi wajib ada protein. Contoh ayam, daging, ikan, susu dan keju. Ni yang biasa kita ambil dalam pemakanan kita seharian. Okey, fungsi penting untuk apa? Pertumbuhan sel baru dalam fetus. Contoh kalau sel kita apa orang kata dah berkurang, ataupun kita tercedera, sel rosak, so perlukan protein yang banyak lah untuk pertumbuhan sel-sel yang baru. Sama juga untuk fetus lah, sebab dia baru nak berkembang, baru nak membentuk kan. Sangat penting untuk ambil banyak makanan yang mengandungi protein. Dan last sekali, kalsium dan fosforus. Kalsium dan fosforus ni okey, contoh ikan bilis, yang ni banyak ni, ikan bilis, keju dan susu. Susu lah biasanya banyak kandungan kalsium kan. Siapa yang tak suka susu boleh gantikan dengan ikan bilis yang banyak kalsium dan fosforus. Okay, fungsi pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Yang ni penting untuk tulang dan gigi, sebab tu kalau bukan mengandung pun sebenarnya semua nutrien ni sangat penting untuk badan kita. Okay, next. Kita nak tengok juga untuk topik ni, wanita hamil tidak seharusnya merokok, mengambil alkohol dan dadah, sebab dia banyak kesan yang negatif. Kalau tengok jadual ni, kalau tengok jadual muka surat 113 daripada buku teks, tengok sini, rokok, apa kesan negatif kalau wanita hamil merokok. Jadi kita boleh tengok sini kesan dia. Kalau rokok ni memang bahaya, sebenarnya memang tak boleh lah. So antaranya, bayi yang dilahirkan berkemungkinan bersaiz kecil, risiko kematian bayi. And then bayi yang dilahirkan mungkin terencah akal ataupun cacat fizikal. Bayi berkemungkinan dilahirkan pramatang. Pramatang ni maksudnya tak cukup bulan. Patutnya kalau bayi yang dilahirkan cukup 9 bulan. Tapi kalau lahir sebelum 9 bulan,
ia dipanggil sebagai bayi pramatang. Boleh juga berlaku apa? Keguguran fetus. Bahayalah keguguran fetus ni, maksudnya fetus tu gugur biasanya tak cukup bulan, tak cukup 9 bulan. Biasa bawah 6 bulan ke bawah lah, dia akan gugur sebab rokok. Okey, yang kedua, minuman beralkohol. Yang ni memang orang Islam tak boleh minum kan. Tapi kalau ada ibu mengandung atau wanita hamil yang mengambil minuman beralkohol, kesan dia ni ada 3. Pilih yang paling senang untuk awak ingat. Sama juga dengan rokok tadi, kesan dia tu awak pilihlah 3 yang paling senang nak ingat. Kalau teacher ambil keguguran ni boleh, dilahirkan pramatang pun boleh, terencak akal bayi yang dilahirkan, risiko kematian bayi, saiz kecil, semua senang nak ingat. Okey, tapi pilihlah 3 yang paling senang nak awak guna dalam peperiksaan nanti. Okey. So, kalau minuman beralkohol, bayi mungkin mengidap sindrom alkohol fetus. Yang ni susah nak ingat kan. So, kita ambil 2 yang bawah ni. Fetus yang berkemungkinan terencat, fungsi otak, sistem saraf jantung berkemungkinan bermusnah pada fetus tu. Okey, sangat bahayalah. And then dadah, fetus berkemungkinan cacat kalau misalnya ada wanita hamil yang mengambil dadah. Okey, dan last kali untuk topik 4.5, kepentingan susu ibu. Bila bayi dah dilahirkan oleh wanita yang hamil tadi 9 bulan, okey, penting sangat untuk menyusu bayi tersebut dengan susu ibu. Kenapa? Kita tengok kat sini lah, apa sebenarnya kandungan susu ibu. Apa sebenarnya kandungan susu ibu? Kita tengok sini. Susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi yang baru lahir kerana susu ibu lebih berkhasiat berbanding susu formula. Okey, kalau tengok sini ada 4 poin. Ni sangat penting. Apa kandungan dia? Susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. And then mempunyai antibody yang dapat melindungi bayi daripada setengah penyakit. Banyak antibody. Maknanya kalau nak elak daripada terkena penyakit, memanglah bayi sangat disyorkan atau digalakkan minum susu ibu. And then hubungan bayi dengan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Memanglah sebab peluk bayi tu semasa menyusu. And then penghadaman bayi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding dengan susu formula. Susu formula ni susu dalam tin tu lah. Jadi itulah kepentingan susu ibu. Jadi semua orang tahulah sebenarnya betapa pentingnya susu ibu ni untuk bayi yang dilahirkan.